ini perkara yang menuntut perhatian kita, khususnya ibu bapa, di mana kes jangkitan penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD di negara ini menunjukkan peningkatan 12.8 kali ganda berbanding Minggu Epidemiologi 17/2022 berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sebanyak 22,463 kes HFMD dilaporkan di seluruh negara berbanding 1,752 kes bagi tempoh yang sama. Saya ingin bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pakar perunding pediatrik untuk membincangkan perkara ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang doktor. Mungkin kita dapat fahami Datuk, apa yang kita boleh fahami mengenai HFMD dan juga apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dan bagaimana kita memahami kesan dan juga jangkitan yang terlalu besar ini Datuk? Okey. Assalamualaikum, terima kasih. Selamat Hari Raya. Yang pertama sekali berkenaan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun hand, foot and mouth disease, HFMD. Kita perlu tahu bahawa yang pertama penyebabnya ialah berbagai jenis virus, ya. Dan gejalanya ialah yang pertama demam yang tak berapa tinggi, and then anak tu ada ulcer dalam mulut pada lelangit ataupun pada belakang tekak atau pada lidah dan bibir, dan mereka ada ruam di kaki, tangan ataupun dekat lutut, dan masalahnya dan incubation period di antara dapat jangkitan tu dengan ada gejala-gejala ni ialah dalam 5 hingga 3 hari. Dan dengan penyakit ni, masalah dia ialah anak tu kurang makan dan kurang minum disebabkan ulcer dalam mulut. Dan ini akan menyebabkan kekurangan cecair dalam badan ataupun dehidrasi. Dan satu lagi yang perlu difaham oleh ibu bapa ialah ada juga HFMD ni yang disebabkan oleh sejenis virus yang dipanggil Enterovirus 71. Enterovirus 71 ni yang boleh menyebabkan radang kepada bahagian otak yang kontrol jantung. Jadi ini menyebabkan jantung tidak berfungsi dengan normal. Jadi masalah dia ialah dehydration dan juga jika dijangkiti di otak tu. Datuk, Datuk, antara punca dan juga langkah keselamatan ataupun langkah pencegahan yang boleh diambil ialah aspek kebersihan, di mana ibu bapa perlu membasuh tangan dengan sabun, air bersih kalau menggunakan tandas untuk menyediakan makanan, menukar lampin dan sebagainya. Akan tetapi jangkitan yang tinggi ini juga berlaku kalau kita lihat pada beberapa minggu sebelum Aidilfitri, dan ini Hari Raya Aidilfitri dan juga interaksi itu mungkin lebih banyak. Adakah kita akan jangkakan akan naik lagi kes ini dan juga bagaimana kita perlu panik ataupun bagaimana nak menghadapi situasi ini, Datuk? Ya, kes-kes akan meningkat jika kita tak memendung penularan penyakit tu. Sekarang ni apa yang kita perlu lakukan ialah mencegah penularan tu di kawasan-kawasan di mana banyak kanak-kanak berkumpul seperti tadika dan juga taska, taman tadika didikan, taman asuhan kanak-kanak. Ini kita pergi kepada apa yang Kementerian Kesihatan boleh lakukan untuk memendung penularan ini. Yang pertama, buat masa ni semua kes-kes HFMD ni mesti dilaporkan oleh semua doktor. Dan masalahnya apabila dilaporkan, pihak Kementerian Kesihatan perlulah buat follow up dan membuatkan contact tracing, ya. Dan mereka perlu juga memberitahu institusi yang berkenaan seperti taska ataupun tadika tu untuk memberhentikan pengambilan kanak-kanak selama beberapa hari untuk mereka dapat membersihkan tempat tu. Satu lagi ialah pada masa ini kita ada penularan begini, Kementerian Kesihatan patut keluarkan surat edaran kepada semua tadika dan semua taska melalui persatuan-persatuan seperti Persatuan Tadika Malaysia dan juga Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia dan lain-lain, supaya mereka ni akan lebih bertanggungjawab, kerana buat masa ni masalah dia ialah
ibu bapa yang tahu anak dia tak sihat, mereka juga hantar terus kepada Taska ataupun Tadika. Dan Taska dan Tadika ini tidak ada kuasa untuk tidak accept anak-anak tu. Jadi ini juga kita perlu memberi kesedaran kepada ibu bapa jika anak mereka tak sihat, jika anak mereka ada demam sikit dan tak nak makan ataupun ada nampak bintik-bintik ruam pada tangan dan kaki mereka janganlah hantar ke tempat-tempat seperti sekolah ataupun tadika ataupun taska tu. Jadi itu yang kita perlu lakukan untuk supaya kita dapat membendung penularan penyakit ini pada masa ini. Datuk, kita 2.5 tahun dalam pandemik COVID-19. Ada yang bertanya kenapa kes naik kerana selepas kes COVID-19. Itu persepsi dan juga tanggapan dan pertanyaan orang ramai. Satu perkara. Dan keduanya, ketika kita menghadapi COVID-19 juga, kita mengamalkan kawalan kendiri yang begitu ketat. Bagaimana amalan yang baik itu dapat kita guna pakai dan juga dapat praktikkan dengan mudah apabila kita membendung penyakit HFMD ini, Datuk? Itu senang ya. Bila masa kita ada pandemik dulu dan juga PKP dan sebagainya, semua kanak-kanak tu duduk dalam rumah mereka. Jadi kalau ada jangkitan pun, jangkitan tu dalam rumah sahaja. Lepas tu habis, tak ada cerita lain. Buat masa ni sekolah dah buka, taska dah buka, tadika dah buka, nursery dah buka, dan kanak-kanak yang dijangkiti tu boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain di tempat-tempat tu. Jadi itu sebab sekarang ni selepas saja pandemik, bila semua orang dah keluar, masa ni yang penyakit-penyakit seperti hand, foot and mouth, seperti denggi, seperti yang lain tu semua meningkat. Dan saya jangkakan dalam masa 1-2 tahun ni kita akan melihat peningkatan penyakit-penyakit berjangkit yang ni dulu tu. Dan I think yang pentingnya kita perlu kawalkan penularan ni supaya dia tidak merebak lagi kepada kanak-kanak yang lain. Dan saya fikir dalam masa beberapa bulan ni mungkin ada jangkitan lagi, tingkat peningkatan lagi. Yang penting ibu bapa perlu peka dengan keadaan dan juga persekitaran anak-anak pada ketika ini. Terima kasih Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pakar perunding pediatrik. Kita bercerita mengenai apa yang kita perlu lakukan apabila kita berhadapan dengan HFMD.